Tahukah anda, apabila para nabi berdoa, mereka membuat doa untuk akhirat. Mereka berdoa untuk diampunkan. Mereka berdoa untuk generasi mereka yang akan datang. Dengarkan doa ini. Qala rabbighfirli. Dia berkata, Ya Rabb, ampunkan aku. Wahabli mulkan, dan berikan aku kurniaan kerajaan. La yanbaghi li ahadin min ba'di. Kerajaan yang tidak akan sesuai untuk sesiapa sahaja selepas aku. Innaka antal wahhab. Kaulah satunya yang berterusan memberi kurniaan. Apakah yang diminta oleh Nabi Sulaiman alaihi salam? Perkara pertama, ampunilah aku. Perkara kedua, dia minta kerajaan. Okey, itu din ke dunia? Sementara itu ya, kalau kita ikut standard kita, bunyi macam dunia bukan? Macam mana pula ini satu yang sesuai atau elok? Keindahan doa ini nombor satu adalah keutamanya. Ya Rab, ampunilah aku. Seseorang manusia tak dapat melakukan banyak perkara dalam hidup ini. Saya akan hidup beberapa tahun saja. Lepas tu saya akan meninggalkan bumi ini, sama ada saya suka atau tidak. Tarikh saya tetap. Satu-satunya perkara yang hidup selepas saya adalah apa? Untuk menitik beratkan akhirat saya dan pengampunan saya. Saya boleh beristighfar, astagfirullah, astagfirullah. Saya boleh bertaubat kepada Allah. Saya boleh menangis di hadapan Allah untuk hanya beberapa tahun sahaja, hanya beberapa kali sahaja. Tetapi apa yang dapat menolong saya memperolehi keampunan Allah walaupun setelah saya mati? Ini disebutkan sedekah jariah, bukan? Sesuatu yang baik yang anda telah tinggalkan. Hadis akan memberitahu kita bahawa sedekah jariah anda mungkin wang anda. Salah satu bentuk yang paling indah dari sedekah jariah adalah apa? Anak-anak anda. Mereka melakukan perbuatan baik selepas anda. Allah telah memberikan setiap orang keberkatan yang berbeza-beza. Sebilangan orang mempunyai wang, mereka tidak mempunyai anak. Sebilangan orang pula mempunyai anak, tapi mereka tidak mempunyai wang. Tapi al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya. Wang adalah sebahagian dari keindahan hidup ini. Kanak-kanak adalah sebahagian dari keindahan hidup ini. Bukan. Allah beri kemampuan tertentu kepada orang-orang tertentu dan orang lain pula keupayaan lain. Sekiranya anda mempelajari para nabi di dalam Al-Quran, mereka semua tidak mempunyai bakat yang sama. Mengenai Nabi Sulaiman alaihi salam, kemampuan khasnya ialah pemerintahan. Dia tahu bagaimana mengawal, walaupun dari pemberontakan siapa? Daripada jin. Jadi dia mempunyai kemampuan pemerintahan yang luar biasa dan pengawalan sumber dan meletakkan sesuatu perkara untuk berkhidmat. Adakah itu kualiti biasa atau kualiti yang sangat jarang berlaku? Lagi lebihnya kekuasaan mutlak yang anda miliki, semakin banyak masalah yang anda hadapi. Kekuasaan mutlak akan merosakkan, akan korup sama sekali. Nabi Sulaiman alaihi salam berada dalam kedudukan yang unik. Dia mempunyai kerajaan dan dia tahu bagaimana menggunakannya untuk kebaikan. Apa jenis sedekah jariah yang dapat ditinggalkannya? Tidak dapat ditandingi. Dia melihat peluang untuk akhiratnya damai dari bakat yang telah Allah berikannya. Dan bakat yang Allah telah berikan kepadanya sangat luar biasa. Dia mempunyai kerajaan yang luar biasa, kawalan yang luar biasa, kestabilan luar biasa di tanah jajahannya, ke atas manusia dan juga ke atas jin. Maka dia berkata, Ya Allah, luaskan wilayah ini untukku. Berikanlah aku kerajaan di atas dan di luar ini, seperti mana tidak akan kau berikan kepada sesiapa selepas aku. Kerana aku tahu apa yang Allah telah berikan kepada aku. Sebilangan orang mereka tidak dapat mengawal kemasyhuran. Sebilangan orang tidak dapat menguruskan wang. Sebilangan dari orang pula tidak dapat menangani pujian. Jadi perkara pertama yang harus anda kenali adalah apa kelemahan anda dan apa kekuatan anda. Dan setelah anda mendapat tahu kekuatan anda, maka anda meminta kepada Allah untuk memberi anda. Dan memberi anda apa yang anda miliki dari kekuatan tersebut. Jadi anda boleh meletakkan segalanya untuk perkhidmatan agama Allah. Oleh itu anda boleh tinggalkan warisan. Ya Allah, jika ini tidak akan merosakkan aku, berilah aku lebih banyak, kerana aku dapat menggunakannya untuk beramal padamu. Seperti Uthman radhiyallahu anhu, harus semestinya meminta lebih banyak kekayaan. Dia harus meminta. Awak tahu mengapa? Kerana setelah menjadi jutawan, adakah kekayaan merosakkannya? Sama sekali tidak. Seseorang seperti Qarun pula tidak boleh meminta lebih banyak kekayaan, kerana apa yang dia ada pun sudah cukup merosakkannya. Jadi tidak semua orang akan meminta perkara yang sama. Kerana kekuatan Nabi Sulaiman alaihissalam, dia ada kuasa tapi kekuasaan tidak merosakkannya. Oleh itu, bila minta kepada Allah, beri aku kekuatan yang lebih banyak. Jadi aku boleh mengambil semuanya dan untuk buat apa? Dinmu, agamamu. Dan ketika kamu bertanya kepada Allah, apa yang Allah buat untuknya? Lihatlah di ayat seterusnya. Fasahharna lahu riha tajri bi amrihi ruha'an haitsu asabah wasyayatina kullabanna'i wa ghawwas wa akharina muqarranina fil asfad haza atabuna. Aku membuat angin tunduk kepadanya. Aku membuat syayatin bekerja untuknya. Yang lain aku buat mereka menyelam jauh ke dalam laut untuknya dan mengeluarkan harta darinya. Yang lain aku ikatnya rantai di penjara. Mereka yang tidak dengar katanya, aku letak mereka dalam rantai untuknya.
Ini semua yang kami berikan. Jadi untuk anda dan saya mengenal pasti kekuatan kita dan kemudian berjanji kepada Allah bahawa kita akan menggunakannya untuk kukuhkan din agama ini, untuk meninggalkan warisan yang lebih lama bertahan daripada kita. Itu sangat normal. Itu bukan meminta dunia. Sebenarnya, walaupun anda mendapat sedikit faedah darinya, tidak mengapa, kerana anda mengambil dari apa yang anda perlukan darinya. Dan anda memberikan daripadanya apa yang akan membina akhirat anda, kerana apa yang menjadi keutamaan sejak awal lagi, Rabbighfirli, ampunkan aku. Ini semua dengan harapan mendapat pengampunan Allah. Tidak kira berapa banyak amal yang saya lakukan, ia tidak akan mencukupi. Oleh itu, saya terus melakukan amal walaupun saya sudah mati.